Perhimpunan Agung UMNO melabuhkan tirainya hari ini dan antara perkara yang menjadi tumpuan pada perhimpunan itu sejak beberapa hari lalu adalah mengenai pembubaran Parlimen bagi memberi laluan kepada PRU15. Dan untuk mendapatkan perincian lanjut, kita terus bersama dengan rakan setugas Ridaudin Daud. Ridaudin, teruskan dengan laporan. Baik, terima kasih rakan setugas. Ya, 4 hari bersidang nampaknya Perhimpunan Agung UMNO 2021 melabuhkan tirainya pada hari ini, di mana kemuncaknya sudah pasti melibatkan penggulungan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dan seterusnya disusuli pula dengan sidang media kepada media yang berada di sini yang membuat liputan sejak dari hari pertama lagi. Jadi antara perkara yang diperkatakan dalam sidang media tersebut adalah pertamanya adalah top 5 UMNO yang melibatkan Presiden, Timbalan Presiden dan 3 naib Presiden akan berjumpa sekurang-kurangnya sebulan setengah untuk membincangkan pelbagai perkara berkaitan parti, rakyat, bahkan seperti apa yang Syaf katakan sebentar tadi berkaitan dengan pembubaran Parlimen ataupun pilihan raya umum ke-15 PRU15. Menurut beliau, sekiranya isu rakyat dan parti timbul dalam sela masa tersebut, mereka akan lebih kerap bertemu. Dan apa yang menariknya sebenarnya, banyak berkata tentang pembubaran Parlimen dan juga PRU15 melibatkan UMNO, dan beliau mengatakan bahawa sebenarnya bukan UMNO yang menekan Perdana Menteri untuk membubarkan Parlimen. Sebaliknya, UMNO hanya memberikan saranan selepas melihat beberapa faktor luaran dan dalaman. Jadi untuk memperincikan lebih lanjut, mungkin kita boleh dengar sendiri apa yang diperkatakan oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam sidang media sebentar tadi. Keputusan yang harus diambil oleh Kabinet, di mana keputusan Kabinet itu akan dibawa oleh Perdana Menteri untuk dipersembahkan pada Tuanku. Kami tidak menekan Perdana Menteri dalam perkara ini. Apatah lagi kita menghormati keputusan yang akan dibuat oleh Kabinet. Sebagaimana yang kita ketahui, Kabinet dianggotai oleh pelbagai pemimpin-pemimpin parti selain pada UMNO. Maka tentunya dengan kebijaksanaan yang akan diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya tidak nampak ada permasalahan besar jika cara konsensus kita berpendapat Kabinet akan mengambil ketetapan sebagaimana yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri apabila beliau mempengerusikan surat Kabinet. Jadi baik, Syaf, itu antara apa yang diperkatakan oleh Zahid Hamidi sebentar tadi. Beliau mengatakan bahawa UMNO tidak pun menekan kepada Perdana Menteri untuk membubarkan Parlimen. Jadi itu antara persoalan yang membuatkan media membangkitkan satu lagi persoalan lain, iaitu bilakah pilihan raya umum ke-15 akan diadakan? Adakah selepas MOU melibatkan pembangkangan kerajaan pada Julai nanti ataupun sebelum? Dan beliau mengatakan bahawa itu semua beliau serahkan kepada kebijaksanaan Perdana Menteri untuk menentukan keputusan dan juga berbincang dengan pembangkang sama ada adakah pilihan raya itu akan diadakan sebelum atau selepas. Namun beliau memberi bayangan seolah-olah MOU itu tidak akan disambung, menghormatinya, namun tidak akan disambung selepas Julai nanti. Menurut beliau, itu apa yang dikatakan ketika media bertanyakan adakah PRU akan diadakan sebelum ataupun selepas Julai. Beliau berpendapat bahawa kebijaksanaan Perdana Menteri akan membuat keputusan bersama pembangkang agar menghormati MOU itu namun tidak menyambungnya. Jadi sudah pasti apabila MOU ini tidak bersambung, sebenarnya ia akan menimbulkan beberapa persoalan lain yang sudah pasti akan dibangkit oleh penganalisis politik dan sebagainya, termasuk pihak pembangkang yang akan pastinya akan meneliti apakah perkara yang akan berlaku selepas Julai. Seperti yang kita tahu, Malaysia masih lagi belum bebas daripada pandemik COVID-19, di mana kes masih lagi mencatatkan 20,000, dan sudah pasti sekiranya berlaku PRU 15 dan sebagainya, pergerakan pengundi dan juga rakyat Malaysia sudah pasti akan berlaku satu pergerakan yang agak besar. Jadi pastinya ini akan perkara yang akan diberikan perhatian. Namun media juga ada bertanya dalam sibuk membincangkan PRU15, media juga ada bertanyakan sekiranya benar berlaku PRU15 dan sekiranya UMNO menang, berapakah kerusi akan mereka bertanding. Ahmad Zahid Hamidi dengan secara yakin mengatakan bahawa mereka ingin bertanding sebanyak kerusi yang boleh, dan pastinya sekiranya mereka mendapat menjadi dominan parti dominan dengan 2/3, pastinya soalan lain yang akan ditanya siapakah yang akan menjadi Perdana Menteri selepas itu. Namun beliau tidak pun memberikan sebarang nama, namun beliau menegaskan bahawa perkara itu akan dibincangkan melibatkan kepimpinan tertinggi. Jadi itu antara perkara yang diperkatakan pada hari ini. Namun sepanjang 4 hari ini sebenarnya banyak isu yang dibangkitkan sebenarnya, termasuklah isu KWSP 10,000, isu PRU15, isu rakyat, isu di Sabah, Sarawak dan sebagainya. Banyak sebenarnya yang dibangkitkan dalam Perhimpunan Agung UMNO 2021 sepanjang 4 hari ini. Sudah pasti ini sebenarnya akan membuka lembaran baru bukan saja untuk sejarah UMNO, malah untuk kita sebagai rakyat Malaysia juga, kerana pastinya apa yang diangkat dalam PAU ini sudah pasti akan dibawa pula ke dalam barisan Kabinet dan juga sebagainya
untuk mungkin untuk dipertimbangkan dan diteliti sebaik mungkin. Jadi saya pasti akan ada sesuatu yang mungkin akan berlaku selepas ini, Syaf. Jadi saya fikir buat masa ini, hari terakhir PAU 2021, saya fikir ini saja laporan lintas langsung saya dari WTC merasmikan penutupan PAU 2021 pada tahun ini. Jadi saya fikir kembali dulu kepada rakan setugas, Syaf. Baik, terima kasih Ridauddin atas laporan tersebut. Dan